Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar cikgu-cikgu? Baiklah, hari ini saya akan mengajar rakan-rakan guru bagaimanakah cara untuk menyediakan dan menghantar RPH dengan menggunakan Google Classroom secara dalam talian ataupun online. Okey, sebelum kita mulakan video tutorial ini, lebih baik kalau cikgu-cikgu sediakan bersama laptop ataupun tablet untuk kita sama-sama ikut langkah demi langkah supaya kita lebih memahami cara penghantaran dan penyediaan RPH untuk tahun 2021 menggunakan Google Classroom. Okey cikgu dah sedia? Bagus. Baiklah. Pertama sekali cikgu buka Google Chrome. Seperti mana yang cikgu nampak dalam paparan sekarang ni adalah Google Chrome. So cikgu buka Google Chrome. So, perkara pertama cikgu nak pergi ke Google Classroom kita pergi ke google.com. Okey, cikgu pergi ke google.com dekat atas tu dan cikgu tekan butang sign in. Okey, butang sign in ni warna biru tu cikgu tekan. Okay, kemudian cikgu masukkan email MOE cikgu, email yang cikgu terima. Okay, kalau tak ada, lupa dan sebagainya, boleh buka dalam grup official dah ada. Okay, dari sini cikgu tekan next. Masukkanlah password cikgu. Okay, bila dah masuk password cikgu, cikgu boleh tekan butang save juga untuk terus ingat nama cikgu. Apa tak ada masalah. Okay, nanti dah nampak gambar kat atas ni kalau ada gambar ya. Kalau tak ada, dia keluar nama lah macam biasa. Okay, now dah masuk, dah sign in cikgu tekan butang ini yang ada triple dot banyak kat atas ni. Cikgu pergi ke Google Drive dahulu. Okay, kita pergi ke Google Drive dulu sebab kita nak tengok RPH kita. Dan RPH kita ni dah ada dekat dalam Google Drive masing-masing ya. Dah ada. Cikgu buka Google Drive. Cikgu nampak kat atas ni ada 5 gambar saya. Kalau cikgu klik, keluarlah Hanif bin Nur Azhar. Keluar nama cikgu. Ada MOE. Okay. So, dalam Google Drive ni cikgu, ada folder RPH Hanif 2021. Ada juga nama folder RPH Ainul 2021, RPH Azman 2021. Okey, ikut nama kita sendirilah. Okey, so cikgu buka file RPH ni, folder ni cikgu buka dalam folder ni. Itu dia. Dalam folder ni ada 2 file. File utama ada 2 file iaitu tapak RPH guru dan minggu 1 Hanif 2021. Di tempat cikgu nanti cikgu tengok minggu 1. Cikgu boleh tukar nama file ni ikut cikgu tapi tapak RPH guru ni cikgu jangan delete sebab ni adalah original template. Okey, template original tapak RPH. Apa tu? Cuba buka. Dalam tapak RPH guru ni, cikgu ada semua koleksi RPH untuk setiap mata pelajaran. Layan dia panggil data jangan padam. Jangan padam. Jangan tekan ni jangan nak delete ni jangan. Sebab data-data ni akan memudahkan cikgu untuk menu drop down. Okay, so cikgu dah ada akses ni. Okay, so kita tengok sikit macam mana kita nak tulis RPH menggunakan Google Drive ni cikgu spreadsheet ni. So kat atas ni cikgu boleh tukarlah ikut mata pelajaran cikgu, ikut tahun berapa. Tarikh cikgu boleh tulis, hari drop down cikgu, hari adalah drop down. Kelas pun drop down sebab kita RPH ni akan gunakan untuk PDPR juga. So kalau cikgu tahun 6 saja, cikgu kliklah tahun 6 sahaja. Okey, kalau tahun 4, tahun 4 lah sahaja. Ataupun bila dah untuk PDPC, cikgu boleh pilih nama kelas. Masa pun cikgu isi. Tema, tajuk, standard kandungan semua ni cikgu adalah sama seperti bengkel kita yang sebelum ini. Cara penulisan, objektif pelajaran mesti smart. Okey, dalam aktiviti kena ada elemen kebat, PBD. Ini semua kena ada cikgu ya. Okey, untuk kebat taksonomi Anderson, peta pemikiran, ABM, nilai murni, EMK ni semua adalah menu drop down. So cikgu tekan dia dah sedia ada. Mudah cikgu
Cikgu tinggal pilih mengikut kesesuaian PDPC ataupun PDPR cikgu. Tak ada masalah. Okey, dan impaknya cikgu boleh tulis seperti biasa. Okey. So ini adalah tapak RPH guru. Okey cikgu, ni tapak RPH guru. The main template, original template. Okey, kita pergi keluar pula. Okey, so untuk tapak RPH ni cikgu jangan usik apa-apa. Biarkan saja. Sebab katakanlah kalau minggu-minggu selepas ni terpadam dan sebagainya, ya, tapak RPH ni akan backup. Dia jadi backup. Dia kata apa, HQ dia yang utama lah. Okey. So untuk ni saya dan Cikgu Izzat dah buatkan untuk minggu 1. Nama je kita dah buatkan nama saja kami buatkan. Tapi dalam ni cikgu, tugasan cikgu, ni yang cikgu kena buat. Cikgu buka minggu 1 ni cikgu. Cikgu susunlah mengikut mata pelajaran PDPR cikgu. Sekarang kita pakai jadual PDPR. So cikgu susunlah ikut jadual PDPR. Okey. Sebagai contoh, saya untuk PDPR saya hanya ada English saja. So yang lain ni nak buat apa cikgu? Kita padam Kita padam lah, cikgu padam. Cikgu padam mana-mana mata pelajaran yang tidak ada kaitan dengan jadual waktu PDPR cikgu. Okey, saya assume lah, contohlah kita imagine saya mengajar bahasa Melayu. Okey, so sekarang ni bahasa Arab saya tak ajar. Okey, matematik saya tak ajar, saya padam. Kita padam cikgu, delete. Kita delete. Pendidikan moral pun saya tak ajar, saya delete. Ni kita delete ni semua ni. Untuk minggu 1 PDPR. Okey, tapi saya ajar RBT. Contoh saya ajar RBT saya biarkan dulu RBT. Okay, yang lain ni semua tak ada kaitan dengan saya. Sebab PDPR ni saya mengajar 2 je. Contohlah bahasa Melayu dan RBT sahaja saya ajar. Okay. So yang lain ni saya boleh padam untuk PDPR. So dah siap ni cikgu. Cikgu dah siap padam mana-mana mata pelajaran yang tak ada kaitan dengan cikgu. Cikgu boleh padam. Tapi ingat data jangan padam ni, jangan padam. Jangan padam. So RPHBM ni pun saya edit lah. Contoh saya mengajar tahun 6 saja bahasa Melayu. So hari saya letaklah hari Ahad contoh sebab hari Ahad lah contohlah, ataupun hari Rabu sebab hari Rabu ni okey. Kita mula 20 Januari Rabu kan. So kita contohlah hari Rabu ni. Saya pun isi lah kat dalam ni, dah siap RPHBM, RBT. RBT pun saya pun isi. Maka selesailah untuk minggu 1 saya. Selesai untuk minggu 1 saya, iaitu untuk PDPR. Okey. Apa jadi pula kalau PDPC? Sebab PDPC masa akan jadi banyak dan sebagainya kan cikgu kan. So contoh-contoh saya boleh duplicate. Kita boleh duplicate. Cikgu duplicate saja, tekan duplicate kat sini. Cikgu duplicate. So cikgu adjust lah RPHBM cikgu Isnin. Contoh Ahad BM 6T contoh buat dah Ahad BM 6T. Kemudian Isnin PM 6T. Okey, dia akan jadi panjang dan banyak cikgu. Dia akan jadi panjang dan banyak. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Sebab satu file adalah untuk satu minggu, bukan untuk satu mata pelajaran ataupun satu hari, tapi untuk satu minggu 1. So cikgu buatlah Ahad sampailah Khamis, cikgu copy paste dan sebagainya. Okey, tapi untuk PDPR ni kita ada 2 kelas saja, BM dan RBT. So padamlah dulu contoh ni Ahad. Contoh buat Rabu. Kita mula Rabu ni kan, Rabu BM tahun 6. Okey, kemudian ni saya buat ni contohlah Rabu RBT tahun 5. Contoh saya ajar. Okey, settle untuk minggu 1 menggunakan PDPR sebab hari Rabu saja saya ajar BM dan RBT. Contoh ni contoh. So PDPR saya, lesson plan untuk PDPR saya minggu 1 settle, siap. Okey. Itu untuk minggu 1. Katakanlah minggu 2. Minggu 2 pun sama juga, saya mengajar BM dengan RBT saja. So kita make a copy minggu 2. Cikgu buatlah make a copy. Cikgu tulis, cikgu balik semua sini. Cikgu boleh rename minggu 2 Hanif 2021. Okey, sebab minggu 2 pun tak bertukar sebab
Minggu 2 masih lagi PDPR dan jadualnya sama. So saya tak payah tukar lah, dah tak payah susun. Senang cikgu. Mula-mula je kena susun dulu Okey. Katakanlah Perdana Menteri umumkan, KPM umumkan dah boleh semula kembali ke sekolah minggu ke-20, contoh minggu ke-20. So kita dah ada jadual lagi banyak. Saya akan jadual kita akan jadi lebih banyak. So cikgu bolehlah make a copy tapak RPH. Sebab tu saya cakap jangan padam tapak RPH guru ni, sebab dia akan jadi core ataupun tapak yang utama. So cikgu buatlah copy cikgu buatlah minggu 20 sebab kita nak masuk minggu 20. Ni 2021. Okey, contoh cikgu masuk ke dalam ni. Ni saya padam. Macam tadi saya cakap, saya BM PDPR kita ada 1 minggu, kita hanya mengajar satu mata pelajaran Google Meet dan satu lagi biasanya projek ataupun tugasan elektif cikgu tapi kalau bersemuka, kalau dah bersemuka BM ni bersemuka, maka jadual kita akan jadi lebih banyak. So cikgu macam pertama tindakan pertama ialah padam mana-mana mata pelajaran yang tak ada kaitan dengan cikgu. Cikgu padamlah mana-mana mata pelajaran yang tak ada kaitan dengan jadual PDPC cikgu nanti. Okey. So katakanlah ni dah siap saya namakan Isnin BM 6T. Kemudian saya duplicate lagi. Saya buat mungkin Selasa BM 6T. Okey, lepas tu saya duplicate lagi sebab saya ada kelas BM juga. Contohlah BM 1 Rabu, hari Selasa juga Selasa BM 1 teamwork. So cikgu susun dekat sini, cikgu ikut mata pelajaran cikgu dan ikut hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Cikgu tinggal buat macam biasa sahaja. Kemudian cikgu tulislah isilah RPH macam biasa. Okey. Itu untuk PDPC. So untuk PDPC dia akan jadi panjang. Memang dia akan jadi panjang cikgu. Selasa, Rabu, Khamis panjang. Begitulah. Sebab kalau sebelum ni bengkel yang saya terangkan kita pakai Word cikgu sebab kalau kita test dengan cikgu Ezat, bila kita pakai Word dia akan memanjang ke bawah. Memanjang, copy dan susah nak cari. So bila kita pakai sheet lebih senang. Kalau kita pakai spreadsheet ni lebih senang sebab kita boleh detect ikut mata pelajaran, ikut hari juga. Cikgu namakanlah Selasa BM6T. Kalau cikgu nak tukar warna pun boleh ikut cikgu sesuai. Contoh BM saya nak letak warna purple. So purple lah kat bawah tu. So ikut kreativiti cikgu. Okey. Tapi dalam ni cikgu tak perlu tukar lagi, tak payah nak tambah-tambah dan sebagainya lah. So ikut keperluan semasa. Okey. Kalau nak ubah apa-apa, tolong maklumkan kepada GPK pentadbiran terlebih dahulu dan juga mesti dibincangkan bersama dalam panitia. Okey. So dah selesai minggu 20 dan untuk sebab minggu 20 ni minggu pertama kita PDPC. So cikgu kena copy paste dulu, cikgu kena susun dulu. Tapi untuk minggu 21 sebab minggu 20 kita dah susun. So minggu seterusnya cikgu tak payah nak susun lagi. Cikgu tinggal make a copy 21, minggu 22, minggu 23 dan seterusnya. Melainkan kalau ada pertukaran jadual. Maka pertukaran jadual mungkin saya tak ajar lagi macam tadi RBT kan. Mungkin saya akan ajar PJ pula. So saya perlukan PJ. So sebab tu saya cakap jangan padam tapak RPH guru. Cikgu boleh make a copy dan susunlah semula mengikut jadual baru cikgu. Okey. Saya harap selesai tentang bagaimana nak menulis dan menyediakan RPH. Okey cikgu-cikgu ya. Semua folder-folder ni ada dalam Google Drive cikgu. Cikgu tinggal tengok dan buka serta explore cikgu. Okey. Jangan takut kalau cikgu ada masalah dan sebagainya. Sebab pentadbir semua dah ada. Pentadbir ni dia dah ada link untuk setiap folder kita. Jadi dia boleh semak hari kita punya RPH. Okay? Kalau kadang nak buat pemantauan tiba-tiba ataupun nak buat professional work, nak tengok RPH kita bila-bila, dia boleh tengok sebab folder cikgu ni dah di-sharekan linknya kepada pentadbir. So pentadbir boleh semak from time to time. So make sure you do your lesson planning. Okay cikgu ya. Itu selesai saja untuk
bagaimana nak menulis dan menyediakan RPH. Saya harap panitia-panitia bolehlah berbincang dalam panitia tentang penulisan Smart Learning Objective, aktiviti kebat dan sebagainya. Okey cikgu-cikgu, kita dah belajar macam mana nak buat lesson plan, macam buka Google Drive, dah belajar nak make a copy file dan sebagainya. Sekarang ni kita dah siap lesson plan ni, kita nak hantar pula. Macam mana kita nak hantar? Cara kita nak hantar masih sama lagi, menggunakan Google Classroom seperti mana yang telah saya jelaskan dalam bengkel sebelum ini. So cikgu-cikgu bolehlah pergi ke login Delima. Okey, cikgu pergi login Delima KPM. Okay, cikgu pergi login Delima KPM. Cikgu login seperti biasa. Cikgu masuklah. Okay, dah masuk. Cikgu pilih bahagian guru. Pilih guru. Kemudian pilih activity. Cikgu pilih activity. Kemudian cikgu pilih Google Classroom. Klik untuk mula. Okey, untuk memudahkan cikgu nak masuk login payah dan sebagainya kan. Cikgu boleh terus tekan bookmark gambar bintang kat atas ni. Bintang. Okey, bintang kat atas ni dah. Kalau cikgu pergi buka pun nampak tak ni? Ini classes ni. Cikgu tekan saja. Dia akan automatic ke Google Classroom kita. Okey, Google Classroom. So dalam Google Classroom cikgu Habibah dah buat group. Okey, nama grupnya ialah ERPH TMS 2021. Ada gambar cikgu Habibah bikin pentadbiran. So cikgu klik kelas ni. Cikgu klik kelas ni dan cikgu akan jumpa muka hadapan. Okey, cikgu akan jumpa muka hadapan ERPH TMS 2021. Okey. So kepada guru-guru yang masih lagi belum join, tolong buka Google Classroom cikgu-cikgu. Tolong join Classroom ni. Sebab kalau cikgu tak join, cikgu tak boleh hantar RPH cikgu ya. Setakat ni, ni dah ada 21 students. Okey, bagus. Okey, so ini adalah teachersnya. Cikgu Faizi, Cikgu Muna dan guru besar akan datang. The teachers ni akan tolong tengok kita punya dan grade kita punya lesson planning. Okey, so nak hantar cikgu pergi ke classwork. Dah nampak ni, Cikgu Habibah dah buat assignment dah ni. RPH minggu 1 TMS. Sila lengkapkan RPH anda dan hantar mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. Terima kasih atas komitmen dan kerjasama guru. So cikgu pergilah view assignment ni. Tekan view assignment ni. Teacher. Okay, ni saya dah cuba buat. Okay, saya padam dulu okay. So ini RPH ni cikgu. Okay. So macam mana cikgu nak hantar? Ialah cikgu tekan kat sini, add or create. Cikgu tekan ni, add or create. Sebelum ni kena upload dan sebagainya cikgu kan. So cikgu jangan risau sebab cikgu dah buat dalam Google Drive kan. Tadi kita dah buat dalam Google Drive. So cikgu klik pada Google Drive. Klik pada Google Drive. Cikgu nampak tak? Dah keluar minggu 20, minggu 2, minggu 1 Hanif dan sebagainya. Cikgu pilihlah cikgu nak hantar minggu berapa ikut assignment yang diberikan. Kalau assignment ni minggu 1, so kita tekan minggu 1. Cikgu tekan insert. Okey, minggu 1 Hanif. Okey, submit. Turn in, okey, tekan turn in submit. Itu dia. Selesai. Alhamdulillah. Settle sudah penghantaran RPH minggu 1. Gitu saja cikgu. Mudah saja. Kita edit buat di Google Drive. Kita hantar dan submit di Google Classroom. Semuanya menggunakan Google. Yang pasti pakai dan login menggunakan MOE. Account Google MOE cikgu. Okey, so ada yang bertanya lah, macam mana pula di orang kata di mata pentadbir atau di mata teachers kita, Cikgu Habibah, Cikgu Muna dan Cikgu Faizi serta guru besar. Okey, ini saya masuk Cikgu Habibah punya. So kalau Cikgu Habibah dia akan tekan ke classwork, pentadbir dia akan pergi ke classwork. Dia akan nampak RPH minggu 1 ni. Dah nampak tak? 1 turn in. 20 dah bagi, 1 turn in. Okey, so view assignment. Okey, dah nampak tak? Ini semua nama-nama orang, nama-nama cikgu semua ada kat sini.
So macam saya dah hantar kat sini kan. So tekan, pentadbir akan tekan kat sini. Okey. So di mata pentadbir, dia akan keluar beginilah cikgu. Okey. Sebab ni PDPR sikit lah, ada 2 je. Rabu BM T6 dan Rabu RBT Teamwork 5. So pentadbir akan boleh semak, baca dan sebagainya, bagi komen dan sebagainya. Boleh bagi komen dan juga dia boleh bagi markah. So kalau dia nak bagi markah 95 contoh. So dia boleh bagi markah 95 terpulang pada pentadbir. Okey. Kemudian dia akan return, dia akan kembalikan kepada kita. Okey. So untuk pentadbir pula senang sebab dia tinggal klik kat atas ni, ada tengok nama-nama dia. So pentadbir akan semak lah kita punya RPH berdasarkan nama-nama, ataupun dia boleh klik kat seterusnya. Ni Izzah, nampak tak? Dia klik je. Cikgu Madiha, Cikgu Mazatu, Cikgu Melanie, Cikgu Izzat, dia boleh klik. Cikgu Akmal, mudah saja. Dia klik saja dan kita akan dapat semula dengan kita akan dapat semula kita punya RPH dengan markah yang diberikan oleh pentadbir. So nampak 95/100. Okey cikgu dan kita pun boleh buka untuk tengok apa yang orang kata apa yang di komen. Okey cikgu So ada lagi soalan juga. Okey. So kalau dah buat macam ni Hanif, adakah kita kena submit hari-hari? Tak perlu cikgu tak perlu submit hari-hari sebab macam mana saya dah cakap tadi folder RPH kita ni boleh diakses oleh pentadbir pada bila-bila masa sahaja. So cikgu jangan risau, cikgu buat saja RPH macam biasa. Okey, cikgu buatlah RPH, cikgu lengkapkanlah ni impak kan, cikgu tulis semua. Okey, so sebelum hari Khamis tu cikgu dah on hari Khamis tu sendiri pun cikgu ada kelas kan, cikgu lengkapkanlah semua. Cikgu dah lengkapkan ni semua ni, impak semua cikgu dah lengkapkan. Barulah cikgu pergi ke Google Classroom. Cikgu pergi ke Google Classroom untuk cikgu submit cikgu punya lesson plan. Okay, make sure cikgu lengkapkan semua dulu impak ni semua cikgu lengkapkan. Tak perlu submit hari-hari sebab pentadbir dah ada akses kepada folder RPH masing-masing. Okay cikgu saya rasa itu saja daripada saya. Ni contoh macam ni, Cikgu Habibah dah bagi komen. Terima kasih Cikgu Hanif menghantar RPH mengikut ketetapan. Dia ada komen kat sini. Okay. So cikgu, saya rasa itu saja daripada saya. Saya amat berharap guru-guru dapat menggunakan dan memanfaatkan penggunaan Smart RPH dengan menggunakan Google Classroom ini cikgu. Dan kalau cikgu ada masalah, cikgu boleh terus rujuk saya ataupun Cikgu Izzat dan wakil-wakil panitia yang lain. Okay, video ni cikgu, kalau cikgu rasa laju video ni, tak apa cikgu. Cikgu boleh pause bila-bila masa saja dan repeat tengok banyak kali sampai cikgu faham dan cerna setiap perkara yang saya sampaikan. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu-cikgu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum and thank you.